Hai, selamat datang ke YouTube channel saya lagi sekali. Sekiranya kamu sudah tengok video saya sebelum ni di mana saya berkongsi tentang soalan yang pernah ditanya kepada kami batch saya pada tahun 2019, maka kamu perlu tengok video ni untuk melengkapkan persediaan kamu sebelum masuk interview nanti. Sebab ada satu perkara yang kamu perlu buat, iaitu file interview SPP. Tapi sebelum tu, saya ingin tekankan SPP tidak pernah keluarkan satu garis panduan tentang jenis fail yang perlu digunakan. Walaupun saya gunakan clear holder yang ada plastik dalam ni untuk letak sijil biasanya, untuk memudahkan dan nampak lebih profesional lah kan. Dan SPP juga tidak pernah mengeluarkan template. Template ni adalah dah di-share, dikongsi di Facebook, di Google. Saya hanya ikut sahaja. Dan SPP juga tidak pernah mengeluarkan kenyataan apa-apa perlu pakai fail warna apa. Tetapi sebolehnya pilihlah warna yang seragam. Jadi masa kamu masuk interview tu tidaklah fail tu warna-warni kan. Sedap mata memandang satu color je semua. Dan kenapa batch kami ramai memilih warna hitam? Yang pertama, hitam ni mudah diperolehi. Yang kedua adalah dia lebih matang, dia lebih profesional, di mana kita punya panel akan melihat semua ni sebagai first impression mereka terhadap kita. Jadi fail saya pun tidaklah 100% tepat, tidak juga 100% salah. Ada satu senarai semak kamu akan dapat nanti. Itu sahaja sebenarnya dokumen yang diperlukan. Tetapi saya ada letak lebih sedikit dan kami letak seragam lah dalam ahli kumpulan sesi temuduga kami. Seorang letak resume, semua letak resume. Ada seorang tiada resume, semua tidak letak. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita sama-sama naik, kita sama-sama bantu antara satu sama lain. Jadi tanpa membuang masa, kalau kamu sudah faham, saya akan mula tunjukkan dan ajar kamu apa susunan yang saya buat dalam file interview saya tahun lepas. Jom. Baiklah, untuk permulaan, iaitu buka surat hadapan. Seperti yang kamu tengok dari awal video tadi, saya ada buat satu muka depan yang kecil. Ada nama, ada IC dan nama temuduga kita, temuduga Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade DG41, dan calon PISMP IPGM tamat 2019. Kamu punya tamat 2020. Dan sekiranya kamu adalah calon daripada Universiti Awam, tulislah calon ijazah sarjana muda perguruan dari UPSI ataupun dari mana-mana Universiti Awam pada tahun 2000 berapa. Okey. Tagging SK sebab untuk IPG kita ada SK, SJKC, SJKT. Okey, untuk muka surat depan ni ada orang buat besar, ada orang buat sedang-sedang. Saya buat kecil sahaja sebab saya pun tidak pasti kenapa saya buat kecil. Kemudian di tepi ni tulang dia ada orang buat juga. Di belakang pun ada orang buat, tapi saya tidak buat. Alhamdulillah saya lulus juga. Kemudian saya teruskan dengan muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama adalah nama temuduga kita, Temuduga Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Grade DG41. Oh ya, benda ni yang logo SPP, logo SPP sini ni, frame ni, sebenarnya ni adalah template. Ni adalah template daripada Google ataupun Facebook. Saya tidak ingat mana saya dapat. Saya hanya copy paste sahaja dan ubah suai. Seterusnya adalah muka surat kedua, iaitu senarai kandungan. Dalam senarai kandungan ni kita ada 5 benda penting. Kalau kamu tengok tulisan yang ada bold tu, yang pertama adalah resume, yang kedua maklumat temuduga, maklumat diri, maklumat pendidikan dan sijil pencapaian dan penglibatan. Okey, kita pergi kepada yang pertama, resume.
resume ni tidak wajib letak, tapi boleh letak dan boleh juga tidak letak. Dan saya letak. Ni adalah contoh resume saya. Kemudian pergi kepada maklumat temuduga. Maklumat temuduga adalah senarai semak yang diberi oleh pihak SPP. Untuk pengetahuan kamu, ini sahaja perkara yang kamu perlu sertakan dalam fail sebenarnya yang wajib. Yang lain yang tidak ada dalam ni kamu letak adalah satu benda yang ekstra sahaja. Tak letak tidak mengapa. Ini adalah slip panggilan temuduga. Daripada slip panggilan temuduga ni, kamu akan dapat tahu kamu sesi ke berapa ataupun pukul berapa, bilik berapa, di mana. Jadi kamu boleh cari geng-geng kamu mulai sekarang. Sekiranya kamu sudah mendapat slip ni daripada pihak SPP, laman web SPP. Kamu boleh buat grup WhatsApp kamu, grup WhatsApp kecil kamu. Macam saya, bilik Batu Lawi 7.5. Cari siapa tu, suruh join grup tu. Seterusnya pergi kepada maklumat diri. Dalam maklumat diri ada sijil lahir, kemudian letak sijil lahir original kamu. Seterusnya ada kad pengenalan, letak yang ori tu, yang kecil tu. Semua orang ada kad pengenalan kan? Kemudian kita pergi kepada maklumat pendidikan. Maklumat pendidikan yang pertama, sijil SPM, letak yang original. Kemudian ada sijil SPM, ujian bahasa Melayu, ujian lisan bahasa Melayu. Letak yang original sini. Sijil SPM oral test pun letak original. Benda ni kalau saya tidak silap, kalau tester, pelajar tester adalah wajib. Tapi sekiranya kamu bukan pelajar tester, tidak ada pun tidak mengapa. Kemudian saya letak surat tawaran PPSMP dan PISMP. Ni bentuk surat tawaran tu. Kalau boleh kamu letaklah kan. Kalau ada, sekiranya surat ni hilang, kamu boleh kontak ataupun hubungi pihak HEP IPG masing-masing. Kemudian ada sijil kursus PPISMP. Kamu dapat sijil PPISMP ni semasa kamu tahun 1 degree dulu. Ni ada surat pengiktirafan kelayakan MQA. Contohnya macam kumpulan saya, kami baru sahaja menjalani MQA. So, kami sertakan surat yang menyatakan ataupun bukti bahawa kami sudah menjalankan MQA. Sekiranya kamu sudah ada MQA, letak saja surat pengiktirafan kelayakan MQA. Boleh dapat online benda tu. Seterusnya, surat tamat pengajian. Surat tamat pengajian ni dapat daripada IPG masing-masing. Seterusnya, transkrip peperiksaan PPISMP. Yang ni kamu dapat sekali dengan sijil PPISMP kamu sepatutnya. Ada pointer dan juga ada markah kamu di situ. Ada pointer dan grade kamu di situ. Letak di sini. Dan transkrip peperiksaan PISMP. Memandangkan kita belum grade, kamu belum grade, belum konvo, kamu belum ada transkrip ni. Jadi, kamu perlu letak transkrip ataupun slip peperiksaan daripada slip keputusan peperiksaan daripada ITEMS tu. Semua 8 semester. Saya punya tidak cemerlang lah. Nah, letak semua 8. Last sekali iaitu sijil pencapaian dan penglibatan. Yang ni sepatutnya kena letak 5 ataupun 7 sahaja. Tapi memandangkan ahli kumpulan saya ada letak lebih daripada 7, so saya letak semua. Kau tengok tu, aku letak banyak. Untuk sijil pencapaian dan penglibatan ni, benda penting yang kamu perlu ingat adalah tidak perlu pening-pening fikir susunannya apa, tapi kalau boleh utamakan sijil-sijil penghargaan, sijil-sijil pencapaian kerana dia ada nilai yang lebih sikit daripada sijil penyertaan. Saya rasa itu saja. Sebab ni sijil semua sampai habis. Okey, itu sahaja. Sekiranya kamu ada soalan apa-apa tentang fail ni, kamu boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Dia agak mudah tetapi perlu buat dengan berhati-hati supaya tidak tersilap. Alright. Terima kasih.